Kita baca dulu kot ke tak awal komen terus pasal ni? Komen terus pasal ni. Okey, insya-Allah. Nah, ya. Okey, kita dengar lah kan. Okey. Kita dah live ke? Dah live? Ha? Tapi kalau nak react secara spontan ni tak ilmiah sangatlah. Cuma ada tulisan dah, ana yakin sama lebih kurang tu. Bolehlah insya-Allah, tak masalah. Kita mulakan channel insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Dan ana berterima kasihlah kepada sahabat kita yang forwardkan ana video ni. Cuma minta ana komen react secara spontan. Ana walaupun dihantar sejak pada kemarin saja. Ana tak tengok perbahasan. Sebab bila ana nampak ahli kalam bahas tentang hadis akidah, dia jadi benda yang pelik. Sebab kita tahu bahawa manhaj ahli kalam, mereka tidak terima akidah dalam tidak terima hadis dalam masalah akidah atau hadis ahad dalam masalah akidah. Jadi ana pun tak sangatlah. Tapi bila diberitahu bahawa ada sebahagian asatizah kita yang forward kan, mungkin minta pandangan, jadi bolehlah kita dengar. Nak dengar ke? Nak pasang dengan sama-sama ke macam mana? Ana rasa tak, ana bagi je lah isi dia. Ana rasa isi tak akan lari lah. Tajuk ni dah bila benda ni keluar, nak ingat tulisan Syekh Utaibi dalam Saidul Fawaid. Syekh Badar Utaibi pernah jawab tulisan, dan ana yakin sama je. Sebab pertamanya mutaqaddimin di kalangan ahli hadis tidak ada yang menolak hadis jariyah, mengatakan dia ittirab, mengatakan apatah lagi dhaif sanad, dhaif matan dan sebagainya tak wujud. Dia ada zaman-zaman kemudian, zaman-zaman mutaakhirin ni, ramai golongan ahlul kalam beraksi seperti ahlul hadis. Sebab apa? Ramai di kalangan yang mengaku sebagai ahli sunnah, ahli hadis, tak baca hadis. Jadi bila masalah begini ditimbulkan dan mereka cuba melupakan usul mereka dan memang tak di-highlightkan bahawa ahli kalam menolak hadis ahad dalam akidah. Bila kita highlightkan memang ramai marah. Dan sedangkan ini adalah asal dalam akidah mereka. Apa yang video yang diberikan oleh seorang ustaz Nodros yang cerita tentang ni, ana rasa beliau hanyalah mentaklid. Dan ana yakin, bukan rasa, ana yakin beliau hanya mentaklid orang sebelumnya. Dan masalah ini pernah disebutkan tulisan Dr. Badar bin Ali Al-Utaibi ketika menolak dakwaan Ibnu Hafiz dalam kitabnya mana ini? Mawahibul Mannan bi Syarh Hadis Nurul Iman. Ini nak baca lama dah, ana tak ingat bila nak baca ni. Tapi bila masalah ni timbul saja, nak dah baca dan ramai masyayikh dah jawab. Begitu juga Syekh, ana rasa lebih cantik antum rujuk pada video siapa nama Syekh kita daripada Fatani? Syekh Sa'ban Syukri. Ana juga pernah nampak beliau. Ana yakin bila isu timbul hadis jariyah,
Sebab yang timbulkan benda ni adalah Asy'ariyah mutaakhirin. Antaranya Ibnu Hafiz. Anda pun tak pasti siapa Ibnu Hafiz. Cuma kita baca apa dakwaan Ibnu Hafiz. Kalau apa yang didakwa kat sini berbeza dengan apa yang Ustaz Nudrus sebut, kita bincangkan lagi lah. Dan ini perbincangan ilmiah lah. Bukan permusuhan ana dengan Ustaz Nudrus. Ana menghargai beliau dalam bab menolak batinah dan sebagainya. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Cuma berkaitan ilmu kalam, berkaitan dengan perkara tertentu bila beliau menzahirkan satu perkara, tambah lagi bila anda dengar mukadimah, beliau kata siapa yang kata terima Quran dan hadis begitu sahaja adalah satu menjumutkan ataupun jahil ke apalah. Jadi anda nak buktikan kami tak jahil. Malah orang yang cuba menggunakan akal berlawan dengan nas, mereka adalah jahil secara ilmiahnya. Okey, kita tengok apa yang dicatatkan di sini. Anda bacakan isi kandungan kitab Ibnu Hafiz. Seperti yang diutarakan dalam kitab Mawahibul Mannan bi Syarh Ahadits Nurul Iman. Dalam bab fawaid wal mulhaqat pada muka surat 38. Anda pun tak baca kitab ni, anda tengok pada dakwaannya. Fokus anda pada dakwaan tersebut. Okey. Ketika mensyarahkan hadis yang ke-18, hadis Aisyah berkaitan dengan ayat huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang turunkan kitab, sebahagian daripadanya ayat-ayat yang muhkamat. Qal, bila sampai kat sini Ibnu Hafiz, anda tak pasti siapa, Syekh lah, Syekh Ibnu Hafiz daripada kalangan berkemungkinan Khalaf lah, dengan Khalaf, dia berkata min aqrabil amthilati li hadzal hadis anna man fi zamanina hadha man yatrukul ayatul muhkamat fil Qur'an wal ahadits muhkamah fi sunnah wa yattabi' mutasyabih. Antara contoh yang paling dekat pada zaman kita ini, ada orang yang meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat yang jelas dalam Al-Quran dan hadis yang muhkamah dan ikut mutasyabih, kata Ibnu Hafiz. Wa min asrahil amthilah, dan antara contoh yang paling jelas fi dzalika hadisul jariyah allati fi riwayatin qala marrah. Contoh yang paling dekat daripada hadis jariyah, pada hadis jariyah disebutkan sekali man rabbuka. Riwayat kata man rabbuka, qalat Allah, wa man nabiyyuka, qalat Muhammad, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Riwayat pertama man rabbuka dan man nabiyuka. Riwayat pertama kata Ibnu Hafiz. Wa jaa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, atashhadi an la ilaha illallah, adakah kamu bersaksi bahawa Allah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, hingga akhir riwayat. Riwayat yang kedua, mana gunakan kalimah atashhadu an la ilaha illallah. Wa jaa fi riwayatin aina Allah, dan ada riwayat sebut aina Allah, di manakah Allah? Fis sama. Jawapannya fis sama. Ni riwayat Sahih Muslimnya. Wa jaa fi riwayah annaha a'jamiyah, dan setengah riwayat sebut dia ni seorang perempuan bukan Arab, perempuan a'jami yang tak boleh cakap Arab. Faqala laha aina Allah, maka Nabi tanya aina Allah, fa asyarat ila sama, maka dia tunjuk ke langit. Qala man ana, Nabi kata lagi siapakah aku? Fa asyarat ilaihi bis sama, maka dia tunjuk pada Nabi, kemudian tunjuk ke langit. Okey. Fatajidu anna kathiran tamilu qulubuhum wa tata'allaqu bawatinahum birriwayah al-mutasyabihah. Kata Ibnu Hafiz, tesis yang nak ditegaskan, bahawa kamu dapati ramai di kalangan hati-hati manusia, mereka ini hati mereka berpaut kepada bawatin riwayah al-mutasyabih, pada riwayat-riwayat yang mutasyabih. Sampai akhir. Yang penting habiskan. Wa hadza izharun lima wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan ini adalah sebagai bukti menzahirkan kebenaran apa yang dijanjikan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Nabi beritahu dalam hadisnya. Nabi kata fa iza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min haula ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum.
bila kamu nampak orang ikut benda mutasyabih, ketahuilah mereka lah orang yang Allah maksudkan fahdharuhum, iaitu orang yang ikut mutasyabih, orang yang zaid hatinya, zaid qulubuhum, dalam dalam ayat Ali Imran. Okey, ini dakwaan. Soalan ana, betul ke dakwaan sama macam Ustaz Nadir sebut? Ana rasa betul. Takkan lari. Kalau bincang hadis jariah, takkan lari. Jadi ada 4 riwayat. Okey. Ana bagi jawapan Syekh Utaibi. Sebab ana pun tak sempat nak rujuk. Benda ni spontan, jadi benda ni dah ada dah. Baca je. Baca je. Ana hanya menterjemahkan. Kata Syekh Badr Al-Utaibi, hafizahullah, wa hadha min kadhibi Ibn Hafiz, dan ini daripada salah satu daripada kedustaan Ibn Hafiz. Wala gharwa. Dan saya tak nak terjemahkan lah. Beliau marah. Dan tak syak lagi bila dia ni imam yang sesat, ada kata dia ni imam yang sesat dan di depannya pengikut yang bodoh. ayat ni anak tak komen lebih lah. Anak cuma tengok jawapan beliau. Fayazkurul mulabbis lil hadis 4 riwayat. Kata Syekh Badr Al-Utaibi, ahli talbis ini, dia sebut ahli yang mengirukan orang, iaitu Ibn Hafiz lah. Tinggalkan perkataan beliau yang keras, nama tak Ibn Hafiz, tapi kita ambil jawapan beliau. Katanya fulan ini menyebutkan 4 riwayat. Dan sebenarnya ada catatan, anda siapkan buat nota bahasa untuk anda sendirilah. Daripada sini juga anda baca lama. Al-ula, riwayat pertama, qala marrah man rabbuka qalat Allah, man nabiyyuka qalat Muhammad, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Saya ulang balik, itu surat pertama. Riwayat yang kedua, atashhadu an la ilaha illallah. Riwayat yang ketiga, aina Allah, qalat fis sama. Riwayat keempat, annaha a'jamiyah, bahawa dia a'jamiyah, kemudian ditunjuk ke langit. Okey, fa aqul, ni jawapannya. Maka aku jawab, haza dajlun wa khatal wa sawfa asuq awalan riwayat al-hadis thumma angkut qawlah. Ini adalah satu dajal. Dajal satu benda yang benda buruk lah, perkara buruk, dan mana perkara. Aku sebutkan dulu riwayat-riwayat hadis. Kita tahu riwayat ni betul tak wujud. 4 riwayat ini, kemudian baru aku kritik apa yang disebutkan. Dan benda ni anak sangat kelakar lah. Anak boleh dengar benda ni dan anak pernah rujuk dah. Kita tengok. Hadis diriwayatkan Imam Malik. Anak terjemahkan terus. Hadis panjang sikit, dia terjemahkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada hadis Hilal bin Usamah an Atha bin Yasar an Umar bin Hakam, wa lafzuhu qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina Allah. Ini riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Qal aina Allah, di manakah Allah? Faqalat fis sama. Faqala man ana? Faqalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiqha. Ini dari riwayat Imam Malik. Sebut kat sini Umar bin Hakam, tapi sini kesilapan kerana semua riwayat yang lain sebut Muawiyah bin Hakam. Tak kisahlah, Umar bin Hakam semuanya sahabat. Semuanya mana dia jumpa Nabi dan tanya Nabi, dia sahabat lah. Tidak memberi kesan pada khilaf kita. Itu khilaf masalah al-hadis. Okey, terutama lafaznya apa? Aina Allah. Riwayat Imam Malik dan kitab Muwatta. Wa rawahu al-Imam Ahmad min hadis Yazid akhbarana al-Mas'udi an Aun an akhihi an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Hurairah anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin sauda' ajamiyah faqala ya Rasulullah inna alayya idku raqbah mu'minah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah? Fa asyarat ila as-sama'i bi isbi'ah as-sababah. Maka ditunjuk dengan tangan, tunjuk dia ke langit. Dia tunjuk ke langit. Faqala man ana? Fa asyarat bi isbi'ah ila Rasulillah wa ila as-sama'. Dia tunjuk pada Nabi, kemudian tunjuk pada langit. Kemudian dia berkata ai anta Rasulullah. Faqala a'tiqha. Maka bebaskanlah dia. Riwayat kedua daripada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang lain, tapi lafaznya sama, aina Allah, dengan sanad yang lain. Ketiga, riwayat Abu Daud At-Tayalisi daripada hadis Yahya bin Hilal an Atha an Muawiyah bin Hakam bihi wa lafzih, sama. Faqala laha, Nabi berkata padanya, aina Allah? Qalat fis sama.
Ana yakin dia kata ini Imam Muslim sebut, ana confirm lah, ana tak baca tak dengar tapi confirm lah cara yang sama. Okey, sekarang Abu Daud At-Tayalisi qalat fis sama, dia kata fis sama, qala wa man ana, qalat anta Rasulullah. Okey, tak sebut asyarat tapi disebut qalat fis sama. Okey, ini dah berapa dah? 3 riwayat. Yang keempat, Rawahu Muslim fi sahihihi min hadis Yahya ibn Kathir an Hilal ibn Abi Maimunah an Atha' bin Yasar an Muawiyah bin Hakam as-Sulami wa lafzuhu faqala laha ayna Allah, qalat fi as-sama', qalat man ana, qalat anta Rasulullah, a'tiqha fa innaha mu'minah. Okey, qala fi as-sama' dan man anta, kalau man ana, qala anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama. Dah 4 ke 5? 4. Yang kelima, warwahu Abu Daud fi sunanihi. Abu Daud dalam sunannya bin hadis Yahya bin Abi Kathir an Hilal bin Abi Maimunah an Atha' bin Yasar an Muawiyah bin Al-Hakam as-Sulami. Sama juga Muawiyah bin Hakam. Semua sebut Muawiyah bin Hakam kecuali Imam Malik sebut Umar bin Al-Hakam. Wa lafzuhu faqala ayna Allah, qalat fis sama'. Tanya, di manakah Allah? Qalat fis sama'. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala i'tiqha fa innaha mu'minah. Seterusnya, warawahu Abu Daud. Abu Daud juga meriwayatkan bin hadis Yazid bin Harun qala akhbar al-Mas'udi an Aud bin Abdullah bin Utbah bin Abi Hurairah wa lafzuhu anna rajulan, sama ya hadis yang atas yang disebutkan oleh Ibn Hafiz, iaitu ainallah. Riwayat yang kita dah bacakan tadi. Itu riwayat yang ke-6. Yang ketujuh, warawahu An-Nasa'i fi Sunan min hadis Yahya bin Abi Kathir an Hilal bin Abi Maimunah qala hadatsani Atha' bin Yasar an Muawiyah bin Hakam as-Sulami wa lafzuhu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna Allah wa jal, qalat fis sama', qala man ana, qalat anta Rasulullah, qala innaha mu'minah fa'tiqha. Rawahu fil Kubra, dalam kitab Al-Kubra, dalam kitab An-Nu'un atau As-Sifat. Seperti ini. Ini riwayat yang ke-6. 7 dah. 7. Kata Syekh, wa kadzalik rawahu sa'iru man akhrajahu min a'immatikal Bukhari fi af'al khalqi af'al ibad wa ghairi. Dan diriwayatkan oleh semua orang yang riwayatkan hadis ni sama. Ainallah, ainallah, seperti Imam Bukhari dan khalqi af'al ibad, Imam Bukhari riwayatkan dan lain-lain. Cuma Syekh dah banyak, cukuplah 7, tak kena sebut semua. Semua sebut ainallah. Dan Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Ulu, selain daripada Imam Zahabi, Ibn Qudamah juga tulis kitab Al-Ulu, disebabkan Allah tu di atas. Qala hadza haditsun sahihun rawahu Muslim fi sahihihi wa Malik fi muwatta'ihi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Abu Daud At-Tayalisi. Ini semua disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah. Okey. Syekh kata, semua riwayat ini disebutkan oleh imam-imam, semuanya sepakat dengan lafaz al-ain, iaitu di manakah. Ain, al-ain, ainallah. Wa ikhbarul jariyah lahu bi annallaha fis sama', dan jariyah menjawab bahawa Allah di atas, di langit. Fa syahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha bil iman, maka Nabi saksikan perempuan ini, jariyah ini, bahawa dia beriman. Okey, sekarang kita masuk pada riwayat yang Ibnu Hafiz sebut. Fa amma riwayatul lati dzakaraha Ibnu Hafiz, manakala riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hafiz, iaitu at-tashhadin. Okey. Fal ula, riwayat pertama, wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam man rabbuki, nasab rabbuka tadi silap. Man rabbuki, siapakah Rabb kamu? Fa hadha min kadzbihi wa talbisihi. Kata Syekh, dia kata ada riwayat kata man rabbuki. Ini adalah penipuan Ibnu Hafiz dan talbisnya, iaitu cuba mengelirukan. Falam yarid hadzal lafz fi hadis al-jariyah mutlaqah. Tidak ada riwayat man rabbuki dalam hadis jariyah. Sebab tu ana selalu sebut dengan kawan-kawan. Ana sebenarnya benda ni benda pengalaman juga, jumpa kawan-kawan, bawa benda ni jumpa kita kawan-kawan juga. Ana kan jangan sebut fa fi riwayah, sebutlah riwayatnya, bawa kitab full. Jangan sebut wa fi riwayah. Itu kalau tak ada pertelingkahan. Sekarang bawakan full ayat macam mana. Okey. Kata Syekh, wa inna ma jaa fi hadisin akhar rawahu An-Nasa'i. Tapi lafaz man rabbuki ni
ada dalam riwayat An-Nasa'i. Apa hadisnya? Qala akhbarana Musa bin Sa'id qala haddatsana Hisham bin Abdul Malik qala haddatsana Hammad bin Salamah an Muhammad bin Amr bin Abi Salamah an Syarid Ibn Suwaid Al-Thaqafi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ummi awsad an tu'taqa anha raqabah. Sesungguhnya mak aku berwasiat supaya, berpesan supaya dimerdekakan seorang hamba untuknya. Wa inna indi jariyah nubiyah, dan aku ada seorang jariyah daripada Nub, daripada sebuah tempat. Afayajzi anni an a'tikaha anha, adakah dia ni sebab Allah syaratkan untuk memerdekakan hamba mukminah, raqabatan mukminah. Jadi mereka nak tahu beriman tak beriman. Zaman kita senang tanya dia Islam tak Islam kan, tengok IC. Zaman Nabi ada. Dia beriman betul, bawalah dia jumpa Nabi SAW. Adakah sah atau tidak kalau dia ni aku merdekakan ya Rasulullah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man rabbuki, siapa Tuhan kamu? Qalat Allah. Qala man ana, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Qala, Nabi berkata, fa'atikha fa innaha mu'minah, merdekakanlah dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Kisah sama tak sama? Tak sama. Tu kisah Mu'awiyah bin Hakam tersalah, tertampar hamba dia sebab hamba dia hilangkan kambing. Ni cerita ni mak dia yang pesan, mak dia nak merdekakan seorang hamba, jadi suruh bawa hamba jumpa Nabi. Kenapa nak bawakan dua benda ni? Kata riwayat yang sama, ini peristiwa yang begini dan begitu. Dan ini dibuat oleh semua anak asyarah mutakhirin ni. Lama-lama tak buat, lama-lama jujur. Yang kemudian ni ikut. Ada seorang buat, yang lain semua ikut. Lepas tu anak tak dengar pun. Anak yakin benda sama je. Yang lain tu tak kira usah-usah yang bertitle apa sekali pun ikut je. Satu ada beda start yang dah buat. Jadi ceritanya sama tak sama? Man rabbuki, ada tak riwayat tu? Ada. Tapi bukan hadis jariyah yang ainallah. Tu peristiwa yang lain. Sana cerita Muawiyah bin Hakam tertampar, marah sangat tampar hamba dia. Ni cerita mak dia ni pesan bagi wasiat suruh merdekakan. Dia pula ada hamba perempuan. Jadi kalau dia beriman tak beriman. Jadi dua-dua peristiwa bawa jariyah jumpa Nabi. Nak merdekakan. Nak merdekakan. Tapi dua kisah yang berbeza. Dan yang ana yakin akan cuba kata ni dah kisah yang sama begitu-begitu. Confirm lah cara yang sama. Okey, wa fi riwayat Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad an Syarid anna ummuhu awsat ayyu'taqa anha raqabatan mu'minah. Dari riwayat Imam Ahmad bahawa daripada Asy-Syarid nama sahabat. Yang tadi Muawiyah bin Hakam ni nama Asy-Syarid, sahabat yang bernama Asy-Syarid. Sama tak sama? Tak sama. Sana Muawiyah bin Hakam, nak kata Muawiyah bin Hakam ke Umar bin Hakam tak kisahlah. Tapi di riwayat Asy-Syarid dia kata mak dia pesan suruh dia merdekakan hamba mukminah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zalika. Dia tanya Nabi tentang perkara demikian. Faqala indi jariyatun sauda'un aw nubiyah fa'atiqha. Aku ada seorang hamba yang hitam atau lafaz nubiyah. Adakah aku merdekakan dia? Faqalat i'ti biha. Bawa dia ke sini. Fada'autuha, aku pun panggil dia. Faja'at, maka hamba pun datang. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada perempuan ni, man rabbuki, siapa Tuhan kamu? Qalat Allah. Dia kata Allah. Qala man ana, siapa aku? Faqalat anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Tak ada beza. Riwayat Imam Ahmad pun sebut begitu. Riwayat yang disebutkan dalam bukan Sahih Muslim, riwayat yang An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i cerita tentang wanita yang nak merdekakan hamba, maka tuan dia bawa datang tanya Nabi. Dua kisah yang berbeza. Macam mana nak kata bertentangan? Hadis Muslim jadi ittirab. Kalau ittirab, Imam Muslim tahu sebelum kalian, wahai orang-orang yang baru belajar hadis. Imam Muslim takkan bawakan riwayat dan sebagai dalam kitab sahihnya sebagai hadis usul, dijadikan sebab hadis yang muttarab, yang bercelaru. Dalam riwayat yang lain, okey, Syekh kata
Syekh ambil contoh yang lain. Wa misluhu ma dzakarahu Ibnu Hafiz fi riwayah ats-tsaniyah min qawlihi. Dan begitu juga riwayat yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hafiz. Anak tahu Ibnu Hafiz siapa? Tak tahu. Tak tahulah. Kalau Habib Omar bin Hafiz ke tak tahu, tak pasti. Anak tak pasti ya. Anak ni baca je. Okey. Dia kata atashhadu an la ilaha illallah. Riwayat atashhadina an la ilaha illallah. وهي عند الإمام مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء. Dalam riwayat Imam Malik daripada Ibn Shihab daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahawa seorang lelaki dari kalangan Ansar datang membawa seorang hamba hitam. Faqala ya Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, inna alayya raqabatun mu'minah, sesungguhnya inna alayya raqabatan mu'minah, aku wajib sesungguhnya aku wajib memerdekakan seorang hamba mukmin. Fa in kunta taraha mu'minah a'tikuha, kalau kamu katakan dia seorang beriman, aku akan merdekakan dia. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, atashhadu an la ilaha illallah, adakah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah? Qalat na'am. Dia kata na'am. Qala atuqinin atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kamu yakin bahawa Muhammad Rasulullah? Qalat na'am. Qala atuqinina bil ba'thi ba'dal maut, adakah kamu yakin dengan adanya hari kebangkitan selepas kematian? Qalat na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tikha, Nabi kata merdekakanlah dia. Dia riwayat yang atashhadu dengan marbuki mungkin riwayat yang sama, mungkin dua kisah yang berbeza. Atashhadu la ilaha illallah dengan marbuki lebih kurang. Kalau kata lain pun 3 kisah, kalau kata dua kisah. Tapi tak ada satu pun yang bertembung dengan riwayat Ainallah dalam riwayat Muawiyah bin Al-Hakam. Kalau ada di kalangan tokoh-tokoh ulama khalaf yang ada al-hadis, bawakan, jangan sebut dalam riwayat, jangan sebut. Kami tak nak dengar tu. Kami nak bacakan riwayat macam kami baca secara full riwayat tersebut. Dan ini yang anda pernah dengar, bukan Ibn Hafiz lah, Syekh lain lah. Jadi anda pun kita search tengok jawapan. Syekh Badar jawab. Syekh Badar jawab, anda dengar je dan dia kelakar lah. Kelakar kadang-kadang memanfaatkan kebodohan sebagian umat tak baca kitab hadis ni dengan sebutkan perkara-perkara begini. Sebab tu Syekh marah. Syekh marah. Kita tak ada kat tempat tak marah sangat lah. Kita dengar je lah. Okey. Kata Syekh, wa hadhihi qissatun mughayiratun li qissati Muawiyah bin Al-Hakam as-sabiqah. Dan kisah ni kisah yang berbeza dengan kisah Muawiyah bin Hakam yang kita dah sebutkan sebelum ini. Okey, sampai akhir. Syekh kata apa? Okey. Rawaha Imam Ahmad fil Musnad wa Darimi fi Sunan wa sama as-sahabi wa huwa Asy-Syarid bin Suwaid. Diriwayatkan kisah yang atashhadin alla ilaha illallah man rabbuki. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam kitab Sunan, Imam Ahmad dalam kitab Musnad, dan menamakan nama sahabat tersebut Asy-Syarid bin Suwaid. Menamakan Asy-Syarid bin Suwaid. Idafatan ila anna fil qissah huna ma yadullu ala al-mughayirah. Selain daripada kita tengok cerita yang berbeza. Fafiha bayanu sababi wa huwa anna alaihi kafarah itqu raqabah. Dalam sini sebutkan sebab dia datang sebab dia wajib merdekakan seorang hamba. Maksudnya dia kena bayar seorang hamba. Amma fi hadis Muawiyah, manakala dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam, falaisa alaihi kafarah. Tak ada cerita pun buat kafarah. Dia bukan kena kafarah. Dia yang nak merdekakan sebab rasa bersalah. Wa inna ma arada ay yu'tiqaha muqabil darbuhu laha, muqabilu darbihi laha. Dia nak merdekakan sebab dia pukul hamba dia. Dua kisah yang berbeza. Wa baqiyatur riwayat allati dzakara Ibn Hafiz ma'naha wahid. Dan riwayat yang lain tu maknanya sama aja. Maknaha wahid. Fastadisatu hiya al-masyhurah al-wadihah. Mana riwayat yang ketiga disebutkan oleh Ibn Hafiz itu riwayat yang masyhur, ya, mana hadis jariah. Dan warabi'ah,
dalam riwayat yang keempat sebut a'jamiyah. Sebut kalimah a'jamiyah hiyal in kana sanaduha dhaif, walaupun sanadnya dhaif, illa annaha tukhalif riwayat al-a'immah, dan ianya berbeza riwayat a'immah, tapi tidak ada tetap ainallah juga, dia tak ada pertentangan. Cuma riwayat sebut a'jamiyah itu riwayat yang dhaif, riwayat yang dhaif. Kenapa dhaif? ففيها فقال لها أين الله فأشارت إلى السماء بإصبعها فقال لها فمن أنا فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء يعني أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة فسألها أين الله فأشار بإصبعها إلى السماء. Okey, ni yang penting wasa'alaha man ana, ni panjang. Syekh kata riwayat a'jamiyah ada sedikit sebab mukhalafah dengan imam yang lain tak sebut a'jamiyah. Tapi macam mana sekalipun tidak pun berbeza dengan riwayat ainallah, atau bahawa Allah ataupun riwayat dia sebut Allah fis sama, atau dia isyaratkan ke langit. Nak kata a'jamiyah tak a'jamiyah, tunjuk ke langit lah. Dan jawapannya sama aja. Sebab tu anda tak baca lah. Panjang saya sebut ni. Nak kena jawab lagi ke? Tak payahlah. Faham je lah. Dan cerita ni Syekh pun jawab pun sama juga macam dah terangkan lah. Intakan. Dan bukan Syekh Badarul Taibiri jawab. Anda dah dengar dalam daurah di kita hadir di Madinah tu, rasa dah lebih 10 kali. Mungkin betul anda tak dengar pun siapa mana terkejut lah bila tiba-tiba dalam bab khilaf macam ni ahli kalam nak bawa hadis, itu yang terkejut. Tak ada khilaf di kalangan ulama bahawa ahli hadis yang pegang dengan hadis akan mengatakan Allah fis sama atau Allah SWT al-arasy. Mazhab yang malah dikatakan ijma'. Hatta Imam Qurtubi menakalkan ijma'. Walaupun Imam Qurtubi cenderung dengan akidah yang dipegangnya, tapi dia menukit bab ilmiah, jujur menakalkan ijma'. Kerana mungkin beliau ada sedikit syubhah, berkaitan dengan adanya keluasan dalam perkara ini. Mungkin wallahu taala alam. Tapi cerita lain. Tapi cerita kita sekarang, riwayat yang disebutkan untuk mengkritik riwayat hadis jariyah, semuanya talbis, mengelirukan, cuba mengelirukan. Sebenarnya dua kisah yang berbeza. Jelas insya-Allah? Boleh Ada soalan tak sebelum mana pindah ke kitab? Alhamdulillah. Okey, ada yang termakan hujah? Termakan tak jawapan? Terjawab tak? Okey. Ya? Mulabis? Ya? Anak pun tak tahu Ibn Hafiz siapa. Tapi anak kalau baca lagi jumpa lah tu. Kalau cari boleh search. Tapi anak tak pentingkan siapa dia. Tapi anak tengok hujah dia sebut tu apa. Tapi kalau antum tahu antum nak suruh anak react macam ni, jawabnya anak sejak awal lah. Tadi. Baik, ada. InsyaAllah. Ibn Hafiz tak pasti siapa. Kalau Syekh Badarul Taibiri nak tahulah. Syekh Sadafiyah di Madinah Munawwarah. Ya. Wakili golongan khalaf Syairah. Beza dengan orang kemudian ni. Dulu dalam perkara-perkara khilaf begini, tiap-tiap mazhab akan menzahirkan dia punya usul dan pertahankan usul dia. Zaman sekarang acah-acah ambil usul orang. Kan? Syiah tiba-tiba datang buka kitab sunnah, hujah bahawa dalam kitab kamu sebut sekian-sekian. Kan? Lepas tu cuba menutup usul mazhab sendiri. Itu yang beza. Sebenarnya kalau benda, sebab tu anda banyak perkara begini, anda kata buang masa kalau kita jumpa Syiah hujah dengan hadis Bukhari. Buang masa. Anda cakap, kenapa kau nak hadis Bukhari? Kau terima ke Bukhari? Tiba-tiba riwayat hadza riwayat Abu Hurairah, hadza riwayat Abi Hurairah macam ni. Kau orang terima ke Abu Hurairah? Bukan kau dah kafirkan semua ke? Tiba-tiba nak berhujah kat sini pula. Tak payah cakap lah. Tak payah borak, buang masa.
Kita hanya bercakap dengan orang yang menerima itu sebagai dalil, sebagai hujah. Kalau orang yang begini, dia tiba-tiba bercakap, dia tak terima, dia dah kafirkan sahabat. Tiba-tiba bawa riwayat sahabat, mesti ada something. Jangan termakan dengan ilmu syubhah. Sama juga orang tak terima hadis ahad, tiba-tiba nak hujah. Dia jumpa dah tu hadis ahad, berapa banyak beribuan, dia kata ada ribuan dalil. Dicari situ jumpa. Datang tu, bawa riwayat tu. Kita tak, kita usul kita memang kita akidah kita asal daripada hadis. Memang asas kita berhujah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin ulama yang menekuni hadis dan menjadikan asas akidah mereka adalah hadis dan tidak menerima ilmu kalam sebagai asasnya, tiba-tiba tak faham hadis. Tak mungkin. Dan diriwayatkan secara beribu tahun. Ribuan tahun, maksudnya sudah 1000 tahun lebih dah benda ini berlaku dan diketahui itu mazhab ahli hadis. Takkan ada orang kemudian boleh datang jumpa kata ahli hadis tak faham hadis. Okey. Boleh insya-Allah terjawab? Insya-Allah. Kita sambung balik. Sama-sama, barakallahu fiik. Muka surat apa Syekh? Sebenarnya bukan banyak kali lah, awal-awal dulu pun anda dengar sebenarnya kuliah Ustaz Nur terus cerita pasal Salafiyah aja. Cuma kita malas nak bertembung. Tapi kalau tak nak kita rad balik dan kita tak buat cara balik, jangan serang. Kami tengah diam. Kita diam, kita hanya menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan serang. Jangan tunggu kita londehkan satu-satu video, buat satu-satu. Kita tak nak benda tu kita buat. Kesalahan dalam hadis kita dan manhaj kita perkenalkan sunnah dan ajak orang ikut sunnah, bukan nak menang. Nak menang ni ramai kita boleh londehkan satu-satu. Semua orang ada kesalahan, sebab kita sendiri ada kelemahan. Tapi bukan manhaj kita nak melondehkan cerita keburukan, aib orang buat apa. Kita bukan nak aibkan ahli bidah, kita nak ajak siapa-siapa yang paut dengan syubhah kembali kepada sunnah. Sebab tu anda tak setuju manhaj siapa sekali komen londehkan ustaz ini ahli bidah tu, anda tak setuju secara kaedahnya. Keperluan mungkin ada, keperluan pada setengah tempat, tapi bukan asas. Manhaj kita memperkenalkan sunnah, ajak pada sunnah. Kadang-kadang semangat kita, dia londehkan kita punya gini, kita balas balik. Last sekali jadi macam tak berapa cantik. Dakwah sunnah ni dakwah yang harmoni. Sampaikan sunnah Nabi, terangkan yang betul. Biarlah orang nak buat londeh apa semua sekali. Kita sama harmoni. Zaman Nabi, orang kutuk Nabi macam-macam. Sahabat tuduh macam-macam, tapi sunnah itu disampaikan terus menerus, dihadapi dengan cara yang baik. Dihadapi dengan cara yang baik. Mana bezanya dakwah kita selain daripada hujah yang kuat, kita memiliki akhlak yang mulia. Cuma ada keperluan. Kalau mereka serang, kita tak nak berdepan dengan musuh. Tapi kalau mereka serang, mereka nak berperang, kita takkan lari. Kita tak undur. Tidak undur. Anak apa pula? Batu bab begini, bab ilmiah. Kita buat pun, kita buat ni pun, anak rasa tak ada untung apa-apa pun. Kena gam dah lah. Kan? Betul kan cerita benda ni, kena buang dari sana sini adalah. Tapi kalau ada keperluan, ceritalah. Kalau ada keperluan. Kalau tak, perkenalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu senang faham. Akidah Nabi bawa tu senang faham. Tak perlu pun kita bertembung siapa-siapa. Fitrah manusia faham, dengar, terima. Dan ramai pun orang awam yang tak, bila dia berlaku isu macam ni, sampai sekarang dia tak faham. Dia nampak ustaz-ustaz gaduh je. Gaduh je. Mana taknya video jawab 1 jam. Yang ni serang 1 jam. Orang tu pula ada masa buka 3 minit. Selain itu semua movie. Tengok movie, tengok drama. Jadi orang awam mana ada nak tekun sampai 1 jam, 2 jam. Jadi biarkan, kalau siapa nak tekuni dalami, biar ahlinya. Jadi begitulah. Lebih baik kalau ni jawab dengan baiklah. Cuma
Anak terpaksa tulis status beberapa hari ni sebab kawan-kawan kita duduk hantar lah. Ustaz jawab, Ustaz. Nak tak jawab. Jadi tulislah sikit. Sekadar nak bagi dasar je lah. Dasar. Kalau jumpa dengan ahli bid'ah yang kata boleh buat bid'ah, tiba-tiba berhujah bawakan dalil, anda kata tak perlu. Kami tak perlu dalil anda kerana anda buat amalan apa pun boleh buat tanpa ada dalil. Jadi tak payah hujah dengan dalil. Kita hanya berhujah dengan dalil, perlukan dalil. Orang yang nak cari dalil dalam beramal. Kalau orang dia kata tak perlu dalil, pedulikan dia orang. Pedulikan hujah mereka. Kita cuma fokus yang mana ada dalil kita buat. Kalau orang kata tak perlu dalil, kemudian berhujah, ini ada dalil sebagainya, tak apalah. Nanti kami baca, nanti kami dengar. Tapi yang kami tahu kalian tak perlu pun pada dalil ketika beramal. Kalian yang bid'ah masalah akidah tak perlu pun dalil syarak, yang nak dalil akal saja. Dalil akal daripada mana? Dalil akal daripada kaedah Aristotle, bukan dalil kaedah asal. Kenapa anda kata dalil Aristotle? Sebab dalil akal dalam Islam ni sebelum datang penterjemahan buku-buku Aristotle dan buku-buku Socrates atau buku-buku Yunan ni dipenuhi oleh sahabat-sahabat yang berakal. Tak payah cerita ada akal ni penting. Kalau tak ada akal nanti macam mana nak jadinya seorang jadi ahli taklif, dia bukan seorang mukallaf kalau tak berakal. Tak payah ceritalah. Sebelum datang ilmu kalam memang orang Islam berakal pun. Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, ahli hadis, semua berakal, semua mukallaf. Sebelum datang ilmu kalam. Takkan ilmu kalam kamu datang tiba-tiba itulah akalnya, orang tak ikut ilmu kalam tiba-tiba tak berakal. Dari mana belajar ni? Kalau ahli kalam, ilmu kalam yang kita tolak sekalipun, kenapa kita tolak ilmu kalam? Tapi anda jarang sebut ilmu mantik. Kenapa kita tolak ilmu kalam tapi bukan pada ilmu mantik? Cuma ada ulama larang belajar ilmu mantik, dia bawa jadi wasilah kepada ilmu kalam. Ilmu mantik ni dasarnya ilmu sains. Mengkaji hakikat suatu perkara. Melalui ta'rif, tasawur dan melalui hujjah, iaitu tasdiq. Dan tasdiq dalil, buat formula. Ataupun kita buat teori. Teori-teori yang dia buat berkaitan dengan alam, betul lah. Kita boleh tahu teori itu betul tak betul sebab adanya eksperimen. Eksperimen 1000 kali, 100 kali dah betul sama. Jadilah fakta sains. Betul? Kan kalau buat teori itu betul. Berkaitan dengan Allah, kalau teori apa? Macam mana nak buktikan benda dakwaan anda nak buat teori berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil Allah SWT bertempat. Mustahil Allah begini. Kita tak kata Allah bertempat, tapi kalian yang buat teori tu yang kena jawab. Tempat tu maksudnya. Sekarang dia dah cerita Allah bertempat. Cuba jawab tempat tu apa? Korang yang buat istilah, kita orang kena jawab. Kami tak layan pun istilah tempat tak tempat. Kami sebut Allah istiwa atas arash, selesai. Cuba jawab. Arash tu apa? Tengok buka hadis Nabi dah terangkan. Kalau atas arash, tempat tak tempat. Datang lagi. Kami tak kisah pun tempat tak tempat. Kami tak kisah pun jisim tak jisim. Kami tahu Allah tak sama dengan makhluk. Apa yang Allah beritahu kami isbat. Jisim ni bukan lafaz dalam hadis, bukan lafaz dalam Quran. Kenapa kami nak terikat dengan jisim tak jisim? Jisim ni apa maksudnya? Fizik. Fizik. Kami kan nak belajar akidah, kena belajar ilmu fizik dulu. Mana ada pernah? Tak ada ilmu fizik pun kami kenal Al-Quran dan Sunnah. Kenal agama. Sebutlah jelas fizik. Jisim, dia bukan jisim maksudnya badan, bukan badan saja. Fizik tu ada banyak lah, semua benda yang fizik. Jadi belajar agama ni kita asasnya Al-Quran dan As-Sunnah. Datang ilmu sains, ilmu logik sesuai Quran Sunnah kita terima. Tak sesuai kita tolak. Apa susah? Kalau tak sesuai itu artinya tak betul itu. Sebab Quran dan Sunnah takkan berbeza dengan akal yang sihat. Sebab tu kita tolak. Bukan memperbodohkan. Sebab tu kita tengok pada matan Imam Tahawi kata ilmu tu ada dua. Satu ilmu yang Allah beri, yang kedua ilmu Allah rahsiakan. Siapa yang cuba nak tahu ilmu yang mafqud, ilmu yang hanya Allah saja tahu, dia jadi hina. Makin kaji makin hina. Contoh tentang ruh. Ruh ni ilmu yang Allah bagi ke ilmu yang Allah rahsiakan? Dia tanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya tentang ruh.
Allah tahu tak maklumat tentang ruh? Tahulah, Allah maha Allah alimun hakim. Allah kata kulir ruha min amri rabbi. Katakan ruh itu kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Okey. Allah kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Urusan Tuhan kalian tak diberi ilmu kecuali sedikit. Dah. Ilmu yang sedikit tu apa? Apa yang Nabi beritahu lah. Cukup. Lebih pada tu tak diberikan ilmu. Settle. Jadi tak payah sibuk kaji tentang roh. Tak payah pergi tangkap jin sana sini, paranormal pergi sana ni, berapa ekor ada kat sini, roh wali pergi mana, wali saya pergi Islamkan orang, ada di alam roh. Wow. Hebat. Roh wali dia keluar, betul Islamkan orang sana. Semua cerita tak payah dengar. Tak payah dengar. Semakin dia cerita, semakin nampak jahil, semakin nampak dari ahli al-khizlan, kata Imam Tahawi. Dia jalan kepada kehinaan. Dan wasilah pada, saya sebutkan 3 istilah, khizlan, tughyan, saya dah lupa dah teks. Ana hafal matan, betul lupa balik. Tapi kita nak syarahkan. Tapi insyaAllah satu hari ni hafal betul-betul matan. Matan asal. Jadi dia bawa benda-benda yang memang Allah tak bagi kemampuan bagi kita untuk tahu perkara tu. Tiba-tiba kita nak ulas. Inilah satu kebodohan. Kalau Allah kata Allah tak beritahu. Perkara ghaib Allah kata urusan Tuhan. Kita nak cerita perkara ghaib. Kajilah berapa lama sekali pun takkan capai. Allah dah kata dah. Yang bagi ilmu Allah. Allah dah kata perkara ghaib tu adalah rahsia Allah. Qadar rahsia Allah. Ruh ni rahsia Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kaji tentang perkara yang Allah tutup, dia nak kaji, dia jadi isim. Jadi tak betul lah. Siapa nak kaji benda yang Allah tutup, dia tak sibuk. Kita mencari rahsia. Oh, inilah ilmu rahsia. Allah dah rahsiakan, apa lagi korang tahu? Nak cari apa lagi? Kalau Allah dah rahsiakan, siapa boleh bongkarkan rahsia Allah? Siapa yang boleh bongkar rahsia di sebalik ini? Dah. Kalau ilmu yang rahsia di sebalik alam yang Allah suruh kaji, ilmu berkata Allah suruh tengok, carilah alam. Rahsia alam sehingga dapat formula sains. Oh, dapat teori baru berkaitan dengan alam. Tengok pada unta sampai jumpa rahsia. Macam mana unta boleh berjalan kat padang pasir dengan jarak yang lama 2 minggu tak ada apa-apa, tak makan. Pergilah belajarlah, kaji. Tak apalah, yang tu memang Allah suruh tengok. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kajilah benda yang Allah suruh kaji. Pakailah otak sepenuhnya. Untuk bab syarak, kajilah sumber syarak Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak faham, tak tahu, rujuklah kepada pakar dalam ilmu syarak. Siapa yang pakar lebih daripada Nabi? Siapa lebih pakar daripada sahabat-sahabat Rasulullah? Sebab ilmu syarak ni ilmu yang kita warisi. Kita warisi daripada mereka. Kalau ada penemuan baru berkaitan dengan isu yang mereka dah bincangkan, cuba matchkan, tengok. Cuba tengok. Pasti tidak ada pertentangan antara nas dan juga ilmu yang baru. Kalau ada perbezaan, kita beriman dengan nas, ilmu baru belajar lagi. Belajar. Dulu kata mustahil antara perbezaan. Kalau kata orang tradisional lama tu, dia cerita tentang apa? Tentang matahari bergerak, antara kontradiksi dengan sains dan juga Quran. Sekarang mengaku pula. Kan? Buku cerita tentang lalat. Sebelahnya racun, sebelah lagi ubat. Benda yang bertentangan dengan akal. Sekarang mengaku pula. Kan? Kalau kita nampak perbezaan, kaji lagi. Ilmu tu perlu pada kajian. Al-Quran tak akan salah. Hadis tak akan salah. Cara faham kita yang salah. Ada benda yang tak jelas, settlekan dulu. Menjadi fakta, baru dah tahu fakta jelas, baru boleh tafsirkan Al-Quran. Bumi lepeh ke bulat ke, bumi macam shilling ke apa ke, bincang sama sains dulu. Betul, baru buat Quran. Quran, apa yang Quran sebut adalah fakta. Dan Quran tak pernah sebut bumi bulat ataupun data. Quran bagikan satu gambaran yang umum yang boleh mengiyakan kedua-duanya, dan yang Quran tak sentuh perkara tersebut. Tapi takkan fakta sains bertentangan dengan Al-Quran. Okey, kita sambung sikit.
biar ada peningkatan muka surat. Kalau tak, Abu Muaz bising. Tak lah. Tak bising. Abu Muaz kritik. Okey, mana buku buku kita? Okey. Dah betul-betul hilang muka surat. Siapa ada catat? Ya? 1889. Okey. 188 yang bawah. Syekh sebut pada matan yang lepas, Syekh kata kata Syekh, wala nara sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi sayf. Dan kami tidak berpandangan kami tidak berpandangan bahawa perlu mengangkat senjata atau perlu membunuh siapa seorang pun di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali siapa yang diwajibkan ke atas mereka pedang. Ini adalah kalau sebut tentang pedang, ini semua berkaitan dengan pemerintah. Semua berkaitan dengan pemerintah. Okey, matan ni kita dah baca pada yang lepas. Hari ini sambung. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina. Dan kami tidak berpandangan boleh khuruj, keluar ataupun menentang pemimpin-pemimpin kami dan wulatil umur, waliul amar kami. Wa in jaru, walaupun mereka menzalimi, wala nad'u alaihim, dan kami tidak mendoakan ke atas mereka. Wala nanza'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak mencabut tangan daripada mencabut tangan dari ketaatan terhadap mereka. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jal faridatan, dan kami berpandangan taat kepada mereka adalah taat kepada Allah, dan itu adalah satu perkara yang diwajibkan. Malam ya'muru bi ma'siyatin, selagi mereka tidak memerintahkan melakukan maksiat. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kami doakan pada mereka as-salah dan al-mu'afah, iaitu kebaikan dan diampunkan. Ini prinsip kita bersama dengan wulatul umur atau waliul amr. Waliul amr ada dua. Waliul amri, dua kelompok. Pertama dan asal adalah ulama. Dan yang kedua adalah al-umara, pemerintah. Waliul amar, orang yang menguruskan urusan umat ini ada dua. Satu al-ulama, yang kedua al-umara. Antara dua ni mana lebih penting? Ulama, kerana mereka yang menunjukkan kepada umara yang mana betul, yang mana salah, yang mana ikut syarak, yang mana tidak. Yang mana tidak. Dan dalam ayat, kita baca dulu. Syarah. Termasuk syarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, athi'u Allah wa athi'ur rasula, taatlah pada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil am dari kalangan kalian. Kalau disebutkan ulil amri tanpa dijemahkan pemerintah, artinya ada dua tafsiran. Ada tafsiran. Lepas itu dikekalkan kalimah ulil amri. Siapakah ulil amri? Ada kata ulama, ada kata umara. Rajahnya dua-dua, al ulama wal umara. Kerana mereka inilah orang yang sebagai orang yang mempengaruhi masyarakat, yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Ulama pengaruh terhadap masyarakat untuk mengenalkan mereka yang mana betul dan salah di sisi syarak. Dan umara ialah orang yang melaksanakan syarak. Orang yang melaksanakan syarak.
yang menjaga keamanan dan menjalankan hukum syarak. Tak ada pemerintah, tak adalah syarak boleh ditegakkan dalam masyarakat. Sebab itu dalam kita Ahlussunnah wal Jamaah meletakkan kaedah yang kukuh dalam bab ini, iaitu wajib tiap-tiap kumpulan wajib melantik ketua dari kalangan mereka, di kalangan orang beriman. Kerana ketua itu wajib di kalangan orang beriman. Sebab Allah sebut ulil amri minkum. Ulil amri dari kalangan kalian. Pemerintah yang ditaati adalah pemerintah di kalangan kaum mukminin. Kerana Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha wa atii'ur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian, iaitu dari kalangan orang yang beriman. Kerana nida tu ya ayyuhallazina amanu, dan Allah sebut ulil amri minkum. Dan isyarat yang lain Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berbeza pandangan. Kita bila ada pemimpin confirm ada isu yang kita akan bantah. Mesti ada perbezaan. Tak mungkin pemimpin buat orang setuju semua. Naiklah yang mana sekalipun. Bila Allah perintahkan supaya taat pada Allah dan Rasul dan pemimpin, pasti lepas tu ada perbezaan pandangan. Sesama kita dengan pemimpin, berkaitan dengan urusan berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan hadis, malah kebanyakan berkaitan dengan kemaslahatan, pasti ada perbezaan pandangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah ataupun rujuklah kepada Allah dan Rasul. Menunjukkan bahawa waliul amr yang menjadikan, yang kita diperintahkan untuk kita taat dan tunduki waliul amr yang merujuk kepada Allah dan Rasul ketika perselisihan. Perlu wujudkan pemerintah yang sedia menghukum kalamullah, menghukumkan Allah dan Rasul sebagai asas rujukan ketika berlakunya perselisihan. Dalam kaedah Ahlussunnah, kalau ada sekumpulan, maka wajib di kalangan mereka melantik pemimpin. Wajib melantik pemimpin dari kalangan mereka. Orang Islam wajib ada pemimpin. Tak boleh ada satu tempat tak ada ketua, tak ada pemimpin. Tapi yang dimaksudkan dengan ketaatan atau bai'ah hanyalah pada wilayah al-azam ataupun wilayah pemimpin yang agung lah. Mana yang satu. Kalau satu artinya tidak ada yang di atasnya. Pada zaman Nabi Rasulullah lah. Pada zaman khalifah yang 4 khulafah Rashidin, khalifah. Pada zaman Umayyah, zaman Umayyah dan juga Abbasiyah, khalifah di tempat masing-masing. Pernah berlaku di zaman tertentu ada 2 khalifah. Betul tak? Ada khalifah Abbasiyah, ada khalifah Ubaidin yang ada Fatimiyah yang ada di Mesir. Jadi masing-masing perlu melantik ataupun berbai'ah di bawah pemimpin masing-masing. Dan pada masa sama Abbasiyah adanya 2 wilayah di Cordova, di negara masa itu. Itu asas kepada kenapa kita kata kita zaman sekarang berpecah sampai pada pernegara. Maka tiap-tiap orang perlu setia terhadap pemimpin negara masing-masing. Kita rasa ramai kata pemimpin sekarang bukan macam zaman Nabi. Zaman Nabi seorang je. Okey, betul lah, zaman Nabi, zaman khalifah je, itu yang terbaik. Tapi kita tak boleh nak ubah apa. Tak boleh nak buang satu negara pada betul dunia, ataupun kita nak ubah sistemnya ada, kita tak mampu. Maka kita terima
Terimalah yang kadarnya. Kita tahu bahawa pada zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah sekalipun, tidaklah hanya satu pemimpin, tak ada. Tapi tiap-tiap orang berbai'ah dengan pemimpin di tempat masing-masing dan tidak ada di atasnya. Kecuali satu pemimpin yang ada di atasnya. Tak bolehlah kena bai'ah yang paling atas. Contoh kita duduk dalam Malaysia, ada pemimpin orang ketua kampung. Bai'ah dengan ketua kampung, mana boleh? Dia kena pemimpin yang atas je. Jangan bai'ah dengan ketua kampung. Jangan bai'ah dengan pegawai daerah. Ketua polis ke. Tak, dia yang atas sekali. Yang atas kat Malaysia ni yang ditanggung lah. Dan sistem negara berperlembagaan ini, kita berbai'ah ketua agung dengan mentaati undang-undang. Sebab tu penting. Rukun negara itu dipahami dan sebagainya. Kita taat pada undang-undang. Kerana daripada atas sampai bawah semua orang ada undang-undang yang mengikat mereka. Tiap-tiap orang taatlah pada undang-undang. Untuk mudah fahamnya begitulah. Tapi kalau ada raja, ada pemerintah, kita wajib taat kepada mereka. Kerana mereka lah yang membuat dasar yang menjaga keamanan dan kemaslahatan umat. Apakah dalil wajib taat pada pemimpin? Satu, dalil yang sharih. Dalil yang sharih. Ini dalil yang akan kita baca ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan nanti. Tak nak bagi kaedah dulu. Dalil-dalil yang sharih. Semua dalil yang sudah taat pada Allah dan Rasul, dalil menunjukkan bahawa wajib kita lantik pemimpin dan wajib taat pada mereka. Kena lantik pemimpin dan taat. Sebuah masyarakat tak boleh tak ada pemimpin. Okay. Antaranya apa? Zaman Nabi. Nabi wafat. Nabi belum lagi dimandikan, belum dikafankan. Siapa yang tunaikan hak Nabi? Nabi pertama. Tapi sahabat-sahabat pergi sehingga melantik Abu Bakar. Terjadinya pelantikan khalifah sebelum Nabi dikafankan, dimandikan, sebelum dikuburkan. Okay? Berlakunya pelantikan khalifah. Adakah itu hujahnya? Sebahagian hujah. Hujah yang benar adalah selepas Abu Bakar dilantik, ijma' umat membai'ah Abu Bakar. Semua sahabat bai'ah Abu Bakar. Yang ada di tempat bai'ah secara automatik. Yang lambat, ada sedikit perbezaan pandangan pada awalnya, ada perkara dan sebagainya, mereka bai'ah, kemudian berlakulah ijma'. Jadi hujah kenapa wajib melantik pemerintah? Ijma' tadi. Yang penting nas yang sharih. Nas yang sharih itu hadis ayat ini, ati Allah tu Rasul sebagainya. Wa ulil amri minkum. Yang sebut tu jenis nas yang pertama. Yang kedua, semua ayat Quran yang suruh taat kepada Rasulullah, dalil kita perlu taat pada pemimpin. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin. Nabi selain daripada bab kerasulan, taat pada Nabi bab kerasulan, bab agama, begitu juga Nabi, sifat Nabi seorang pemimpin kepada sebuah negara. Semua dalil-dalil yang mengajak kepada ketaatan pada Rasul menjadi dalil bahawa kita perlu taat pada pemimpin. Kerana Rasulullah adalah walil amar kepada seluruh kaum mukminin. Kaum mukminin. Tetapi bezanya ketaatan kepada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak atau ketaatan yang mustaqil, yang tersendiri. Jumpa ayat Quran, jumpa hadis, taat dan terima. Tapi ketaatan pada pemimpin tidak mustaqil. Sebab itu tak disebutkan lafaz ati'u. Kata ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Wa ulil amri tidak ada wa ati'u. Jadi bahawa taat pada pemimpin ada muqayyad ataupun terkait dengan taat pada Allah dan Rasul. Itu yang disebut pada minggu lepas. Urusan pemimpin ada 3 keadaan. Pemimpin perintahkan benda yang sepakat Allah dan Rasul, wajib taat. Yang kedua, pemimpin suruh buat perkara yang Allah larang, haramkan, kita tak boleh ikut. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, pada maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, urusan tak ada kaitan dengan Allah tak suruh, Allah tak larang, kita wajib taat pemimpin. Kebanyakan ayat ketaatan pemimpin tuju kepada sini. Urusan-urusan yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Kerana urusan berkaitan dengan apa yang Allah suruh, bukan sangat pemimpin. Siapa sahaja yang amar ma'ruf pada kita, kita akan ikut. Terima yang baik. Apatah lagi daripada pemimpin. Okey, jadi ayat pertama, ayat sharih, sebut taat pada pemimpin. Dan juga hadis-hadis yang sharih. So taat pada pemimpin yang akan kita baca. Yang kedua, semua hadis yang mewajibkan, semua ayat Quran dan hadis mewajibkan kita taat pada Nabi, mengisyaratkan taat pada pemimpin. Yang ketiga, semua hadis yang memerintahkan kita melaksanakan hukum hudud dan qisas,
dan seumpamanya, artinya perlu ada pemimpin dan pemimpin ditaati. Kalau tak, siapa nak jalankan hukuman, perundangan? Pemimpinlah, hakim. Dan yang ketiga, ni keempat, semua hadis-hadis dan ayat Quran, ayat Quran dan hadis yang mengajak kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, itu juga para pemimpin. Kerana penghujungnya yang memutuskan bila berlaku khilaf sama mereka adalah pemimpin. Jadi ayat, kalau nak cerita tentang ayat tak boleh amar, orang kata satu je Ustaz, macam mana boleh tak? Ulama pandang lebih jauh daripada itu. Dalam syarak, bukan sekadar ayat yang sarih tentang tak pemerintah saja, malah mereka istinbat daripada ayat-ayat yang lain. Sebab kalau tak ada pemimpin, macam mana nak kehakiman berlaku? Tak ada pihak berkuasa. Takkan orang tu pergi curi tangan kita ambil tangan dia, potong. Nanti dia datang bawa parang, potong kepala balik. Dah selaru. Maksudnya kita kena taat pada pemimpin. Itu semua isyarat bahawa perlu kepada taat kepada lantik pemimpin, ada pemimpin yang sah, dan perlu taat kepada pemimpin tersebut. InsyaAllah kita sambung pada ayat, pada syarah ni insyaAllah pada kelas akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.